kasih memilih Buletin Utama waktu ini. Saya Yasir Mansur. Dan saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Teruskan sejam bersama kami. Orang-orang PAS kena undi Barisan Nasional kali ini. Saya beza pandang sikit dengan Datuk Seri Razif. Walau dikritik, bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS tetap bergesa penyokong PAS undi BN untuk tumpaskan Pakatan Harapan. Pendukung dan penyokong khasnya Pakatan Harapan lah, khasnya DAP lah. Mereka rasa mengapa masih ada nepotisme, masih ada kronisme, masih... Laporan eksklusif veteran DAP Ronnie Liu luahkan rasa bimbang mengenai kerenah pemimpin parti. Terima kasih kerana anda. Kami mencapai 97% kepuasan pelanggan terhadap servis kuku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendahului senarai calon paling popular sebagai Perdana Menteri dalam kalangan pengundi. Ia hasil dapatan dilakukan firma penyelidikan Ilham Center. Tinjauan itu dilakukan dari 1 Ogos hingga 30 September sebelum Parlimen dibubarkan 10 Oktober lalu. Menerusi tinjauan itu, Datuk Seri Ismail Sabri menjadi pilihan pertama dengan memperoleh 19% responden. Sehubungan itu, beliau dilihat mungkin mengekalkan kedudukannya selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 pada 19 November ini. Manakala Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada Perikatan Nasional PN di tempat kedua dengan memperoleh 13% responden. Tinjauan itu juga mendapati Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim masing-masing di tempat ketiga dari segi populariti. Ketika Datuk Seri Ismail menjadi Perdana Menteri, Malaysia melonggarkan kebanyakan sekatan COVID-19 dan membuka semula sempadannya, memacu ekonomi berkembang pantas dalam tempoh April hingga Jun. Pemulihan ekonomi menjadi isu paling penting majoriti responden tinjauan itu, dengan 44% berpendapat memulih dan meningkatkan ekonomi perlu menjadi keutamaan. Sementara itu, UMNO turut mendahului tinjauan dengan 31.8%. Meskipun keputusan itu memberi dorongan kepada Datuk Seri Ismail dan UMNO dalam persiapan menghadapi PRU 15, zaman parti politik dan pemimpin meraih lebih 50% sokongan telah berlalu. Bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Muhammad Khairuddin Aman Razali menggesa ahli dan penyokong PAS mengundi calon Barisan Nasional BN pada 19 November ini bagi memastikan Pakatan Harapan PH tidak kembali menawan Putrajaya. Penyandang kerusi Parlimen Kuala Nerus itu berkata adalah wajib menghalang PH menguasai tampuk pemerintahan negara, memandangkan Perikatan Nasional PN yang turut dianggotai PAS dilihat tidak mampu menyekat PH. Undi yang kita bagi kepada PAS pada PN pada kali ini hanya boleh pecah undi yang menghalang PH pemerintah. Dia hanya membazirkan undi saja. Orang-orang PAS kena undi Barisan Nasional kali ini. Saya beza pandang sikit dengan Datuk Seri Razif. Beliau berkata demikian dalam video yang dimuat naik di Facebooknya. Beliau kesal kerana PAS masih tidak bersedia untuk berpakat dengan UMNO, sedangkan matlamat bersama kedua-dua parti itu adalah untuk menyekat PH. Kenyataan Datuk Muhammad Khairuddin itu dibidas Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Dia tak layak nasihatkan ahli PAS sebab dia bukan ahli PAS. Dia tak layak. You are stranger to PAS now. Dalam reaksi balasnya, Datuk Muhammad Khairuddin mengingatkan Datuk Seri Taqiyuddin untuk mengutamakan matlamat menewaskan PH pada PRU kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas pandangan yang diberikan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Namun saya menegaskan bahawa kita kekal bersaudara walaupun berbeza kerana musuh politik kita adalah sama, iaitu Pakatan Harapan. Dan saya peringatkan
Datuk Khairuddin turut mengingatkan semua ahli PAS berhubung keputusan Muzakarah Majlis Syura Alamat PAS bertarikh 30 Disember 2021 bahawa matlamat utama untuk PRU ke-15 ialah mengekang dan menyekat bahaya PH daripada menjadi kerajaan. Terima kasih kerana anda kami mencapai 97% kepuasan pelanggan terhadap servis kuku. Anggota Jawatankuasa Kerja Amanah Johor, Datuk Mazlan Aliman menyelar pucuk pimpinan parti itu yang disifatkan beliau sebagai begitu lemah dalam rundingan kerusi Pakatan Harapan bagi PRU 15. Ia susulan keputusan Majlis Presiden PH menyerahkan kerusi Parlimen Tanjung Piai yang dituntut amanah kepada muda. Datuk Mazlan menegaskan keputusan itu menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ahli parti. Menurut Datuk Mazlan, perkara itu akan mengelangi detik hitam pilihan raya negeri PRN Johor Mac lalu apabila kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Puteri Wangsa yang diberikan kepada muda gagal dipertahan. Selain itu, katanya kerusi pinjam di Parlimen Air Hitam juga gagal dimiliki semula parti itu yang kini dipegang DAP. Muda sebelum ini mengumumkan pengasas bersama parti itu, Lim Wei Jiat, sebagai calon yang diturunkan PH di Parlimen Tanjung Piai bagi menghadapi PRU 15. Sementara itu, Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan menggesa pucuk pimpinan PH menyemak semula keputusan menyerahkan kerusi Parlimen Tanjung Piai kepada calon muda. Dalam kenyataannya, beliau menegaskan meskipun pihaknya menghormati keputusan dibuat Majlis Presiden PH, namun kepimpinan parti negeri kecewa atas keputusan diambil. Menurut beliau, rakan komponen PH yang mempunyai kerusi lebih banyak yang seharusnya memberi kerusi mereka kepada muda, bukannya Amanah yang mempunyai bilangan kerusi paling sedikit. Di Kedah, pucuk pimpinan Amanah dicabar memecat kesemua ahli jawatan kuasa Perhubungan Negeri Kedah susulan membantah kerusi Parlimen Jerai diserahkan kepada DAP untuk bertanding. Bekas Pengerusi Amanah Kedah, Datuk Fahrul Razi Muhammad Zawabi berkata, tindakan untuk hanya memecah beliau tanpa memberi peluang memberi penjelasan adalah tidak adil. Sepatutnya mereka menangguh. Atau sepatutnya mereka menjemput saya untuk buat satu perbincangan supaya mereka dapat memahami politik di negeri Kedah, supaya kita dapat mencari penyelesaian terbaik. Jadi saya fikir tindakan yang dibuat pada ketika menghadapi pilihan ini satu tindakan yang tidak tepat pada pandangan saya, merugikan kita juga untuk PH menang dengan cemerlang di negeri Kedah. Jelasnya, beliau juga tidak mempunyai sebarang masalah dengan pimpinan Amanah Kedah. Bagaimanapun, pimpinan negeri terpaksa akur kepada arahan yang telah dikeluarkan pimpinan pusat. Presiden Amanah Muhammad Sabu sebelum ini dilaporkan berkata pemecatan Datuk Fahrul Razi dilakukan kerana menimbulkan gangguan dalaman parti dan PH. Peranan beliau diambil alih timbalannya Datuk Dr. Ismail Saleh. Amanah dilihat bergolak selepas PH membuat keputusan menamakan timbalan pengerusi DAP Kedah Zul Hazmi Sharif sebagai calonnya di Parlimen Jerai. Gerakan meminta DAP berhenti menggunakan kerusi Parlimen Bukit Bendera sebagai tempat latihan sepenggal calon kerana tidak bertanggungjawab dan tidak adil kepada pengundi. Timbalan Presiden Gerakan Oh Tong Keong dalam satu kenyataan berkata strategi penggantian calon oleh DAP setiap penggal adalah untuk mengelak tanggungjawab dan menunjukkan keangkuhan kepada pengundi tempatan. Tindakan itu, kata Oh, menunjukkan DAP langsung tidak menghormati pengundi Bukit Bendera dan menganggap kawasan itu sebagai aset parti untuk menjalankan latihan. Pada PRU 15, penyandang kerusi Bukit Bendera Wong Hon Wai memberi laluan kepada Adun Sri Delima Sherlina Abdul Rashid. Dalam perkara itu, tindakan DAP mengugurkan beberapa nama besar atau calon heavyweight dalam PRU 15 menimbulkan kemarahan dan rasa kecewa dalam kalangan penyokong parti itu. Menurut veteran DAP Ronnie Liu, alasan tindakan itu diambil untuk mengetengahkan muka baru dilihat seperti cakap tidak serupa bikin apabila kepimpinan parti cenderung mengamalkan unsur nepotisme selain memilih kroni atau anak beranak sebagai calon.
Dalam temu ramah eksklusif dengan Buletin Utama, Adun Sungai Pelik itu mengulas penguguran beberapa nama besar seperti Charles Santiago dan Wong Tak daripada senarai calon DAP pada PRU kali ini. Penyandang kerusi Batu Kawan, Kasuri Patu pula memilih tidak bertanding sama sekali kerana dikatakan kecewa dengan tindak tanduk segelintir pemimpin parti. Khasnya Pakatan Harapan lah, khasnya DAP lah. Mereka rasa mengapa masih ada nepotisme, masih ada kronisme, masih ada kepentingan puak-puak tertentu yang mengatasi segala-galanya. Dakwanya sebilangan ahli parti dan penyokong mengkritik keputusan DAP itu kerana penyandang kursi parlimen sedia ada diakui mempunyai rekod cemerlang dan boleh bekerja untuk rakyat. Rasa tak faham, rasa kecewa, rasa marah pun ada. Jadi ini tidak sihat lah, tidak sihat. Tapi sudah jadi satu kenyataan lah. Nama pun sudah diumum. Saya rasa rakyat terpaksa menerima hakikat inilah. Beliau yang tidak setuju dengan sistem pemilihan itu berkata, DAP seharusnya membuat pemilihan calon lebih awal bagi memberi ruang secukupnya kepada calon baharu membuat persediaan selain memberi ruang kepada penyandang yang digugurkan untuk menerima hakikat sekaligus mengelak percanggahan. Perkara itu sudah beberapa kali disuarakan kepada pimpinan tertinggi parti namun tidak pernah diendahkan. Saya sudah kata banyak kali apa salahnya kita adakan proses pemilihan calon ini dengan cara yang lebih demokratik. Mengapa last minute digugurkan dengan begitu saja, macam tak beri hormat ataupun tak ada consultation, tak memadai, macam cakap tak suruh berfikir kan. Jadi orang kecewa lah. DAP semalam menamakan seorang lagi anak Lim Kit Siang, Senator Lim Hui Ying yang juga adik Lim Guan Eng sebagai calon kursi Parlimen Tanjung. Guan Eng pula akan mempertahankan Bagan. Spekulasi Khairi Jamaluddin akan bertanding di kerusi Parlimen Sungai Buloh masih belum dapat disahkan. Menteri Kesihatan itu berkata beliau belum menerima sebarang maklumat namun menegaskan bersedia menerima apa sahaja keputusan pucuk pimpinan Barisan Nasional. Tak tahulah, ini saya rasa semua keputusan berkenaan dengan calon pilihan raya ini akan diumumkan tidak lama lagi nanti. Biarlah diumumkan oleh pucuk pimpinan parti. Ya, saya terima mana-mana kawasan yang diberikan kepada saya. Khairi sebelum ini dilapor memberi laluan kepada Timbalan Presiden UMNO merangkap Ketua UMNO bahagian Rembau, Datuk Seri Muhammad Hassan untuk bertanding di kawasan itu. Minggu lalu media melaporkan sumber UMNO di Sungai Buloh memberitahu Khairi hampir disahkan sebagai calon Barisan Nasional BN bagi kerusi berkenaan. Di Ipoh, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sahrani Muhammad yakin saingan 3 penjuru dengan Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional PN akan memberi kelebihan kepada Barisan Nasional. Beliau berkata keyakinan itu bersandarkan gerak kerja parti yang tersusun termasuk kemampuan mengenal pasti bilangan pengundi yang memihak kepada BN. Kalau kita katakanlah 3 penjuru, kalau 33% dimenangi oleh PN, 33% dapat undi kepada PH, 34% dapat kepada BN. Cukup? Cukup. Betul tak? 34, 33, 33. Itu maksudnya. Jadi kita buat kerja mana tu? Kita head count. Kita head count dan kita meyakini pengundi-pengundi yang boleh datang kepada kita. Cuma peringkat sekarang ni saya duk sebut kepada anggota saya, tolong keluarkan pengundi itu ke tempat mengundi. Ujarnya amat penting untuk setiap penyokong BN keluar mengundi bagi memastikan kemenangan. Ini kerana ada dalam kalangan penyokong mengambil mudah tanggungjawab itu dengan berpandangan sudah ramai yang keluar mengundi. Tambahnya amat penting bagi rakyat Perak memberi sokongan padu kepada BN yang mempunyai rekod prestasi baik bagi membolehkan kerajaan yang kuat dan stabil dapat dibentuk. Seterusnya meneruskan pelbagai agenda pembangunan dirancang menerusi Pelan Perak Sejahtera 2030. Bagi PRU 15 ini, semua calon BN Perak katanya perlu menandatangani aku janji.
Langkah itu diambil bagi memastikan perbuatan lompat parti tidak berulang seperti PRU14 lalu. Selain enactment peruntukan larangan lompat parti kepada adun belum boleh dikuatkuasa di Dun Perak. Terima kasih kerana anda. Kami mencapai 97% kepuasan pelanggan terhadap servis kuku. Malaysia sedang mendepan gelombang kecil peningkatan kes COVID-19 susulan penemuan subvarian Omicron XBB. Namun penggunaan katil bukan kritikal dan di unit rawatan rapi ICU hanya meningkat 2%. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berharap semua pihak lebih berwaspada dan mengamalkan langkah pencegahan termasuk kembali digalakkan memakai pelitup muka apabila berada di kawasan tertutup dan sesak. Bilangan kes baru COVID-19 meningkat sebanyak 16.5% pada Minggu Epidemiologi ME43 bagi tempoh 23 hingga 29 Oktober lalu, iaitu 16,917 kes berbanding 14,525 kes pada minggu sebelumnya. Khairi memaklumkan penjujukan Genom Institut Penyelidikan Perubatan IMR mengesan 4 kes XBB yang dilaporkan di Selangor dan Negeri Sembilan. Kes membabitkan warga tempatan terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita berusia 25 hingga 51 tahun. Kita hari ini sedang berdepan dengan gelombang kecil. Tak pasti sama ada gelombang kecil ini akan menjadi gelombang yang lebih besar. Itu banyak bergantung kepada tindakan komuniti dalam tempoh masa seminggu dua ini. Tetapi dari segi kesan ataupun keseriusan, severity, kita dapati bahawa buat masa ini tidaklah menunjukkan sesuatu yang membimbangkan. Tambahnya, KKM mengesyaki tren kenaikan jangkitan didorong oleh subvarian XBB yang menjadi punca gelombang di Singapura yang mengambil masa 3 hingga 4 minggu untuk menurun. Sementara itu, KKM mengesyorkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR supaya tiada sekatan kepada aktiviti pilihan raya menjelang PRU15. Ini termasuk membenarkan ceramah daripada parti politik diadakan secara besar-besaran. Sertai Maxi sekarang dan alami rangkaian menyeluruh dengan kesaling hubungan mudah alih, tetap dan satelit serta penyelesaian digital yang hebat. Jika tidak kerana anda, kami tidak berada di sini. Terima kasih kerana membantu pasukan servis Kuku Plus mencapai 97% kepuasan pelanggan. Memberi kami semangat, membolehkan kami menempuhi cabaran. Sambil mencipta kediaman sihat buat lebih 1.5 juta keluarga di Malaysia. Kami memahami, kerana itu kami peduli. Terima kasih pencapaian kami kerana anda.
Kesukaran mendapatkan bekalan air bersih oleh penduduk yang terjejas dalam kejadian paip bocor di Bandar Seri Alam Pasir Gudang sejak Jumaat lalu mendapat perhatian pelbagai pihak yang tampil menghulurkan bantuan. Langkah itu bagi membolehkan penduduk terjejas mendapat bekalan air bersih untuk kegunaan harian. Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang, Mat Yasir Ahmad Basir berkata, 2 buah lori membawa 2 tangki air berisi 20,000 liter air telah dibekalkan kepada penduduk di kawasan terjejas di sekitar Pasir Gudang sejak semalam. Ada yang mengadu bahawa air itu mungkin kurang bersih untuk digunakan untuk dimasak. Jadi kita ambil inisiatif untuk membekalkan bekalan air bersih kepada yang memerlukan. Sementara itu, penduduk yang terjejas melahirkan rasa syukur atas keprihatinan pelbagai pihak yang membantu penduduk terjejas mendapatkan bekalan air bersih. Sebenarnya kejadian ini luar jangka, so kita orang pun simpanan kat rumah memang tak ada letak banyak sangat air. Kalau ada pun boleh bertahan dalam sehari macam itulah. Tapi bila dah masuk hari yang kelima macam ni, keadaan pun dah makin teruk. Kita cuba cari inisiatif yang lagi baiklah. Seterusnya kita minta bantuan daripada kerajaan khususnya untuk salurkan air ke kawasan kita, tempat tinggal kita. Memang susah, dah 5 hari tak ada air. Tapi hari ini alhamdulillah dari kerajaan BN ada bagi air. Dan bersyukurlah alhamdulillah dapat dari kerajaan BN. Kebocoran paip air di Bandar Seri Alam sejak 4 hari lalu menjejaskan 60,000 akaun pengguna atau kira-kira 300,000 penduduk, antaranya di Taman Molek, Taman Johor Jaya, Taman Megah Ria, Taman Rinting, Taman Kota Puteri dan Bandar Seri Alam. Mahkamah Rayuan menetapkan 12 Januari depan untuk pengurusan kes seterusnya bagi rayuan pendakwaan terhadap pembebasan Samirah Muzaffar dan 2 remaja dalam kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Cradle Fund Nazrin Hassan. Peguam Rahmat Muhammad Hazlan berkata pendengaran rayuan berkenaan belum ditetapkan kerana rekod rayuan masih belum siap. Pada 21 Jun lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam membebaskan Samirah 47 tahun yang juga Balu Nazrin serta 2 remaja berusia 19 dan 16 tahun selepas memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap mereka. Ketiga-tiga mereka serta seorang wanita warga Indonesia, Ika Wahyu Lestari, yang masih bebas didakwa membunuh Nazrin 45 tahun di kediamannya di Mutiara Damansara di antara 11.30 malam pada 13 Jun 2018 dan 4 pagi keesokan harinya. 23 Jun lalu, Jabatan Peguam Negara memfailkan notis rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan Samirah dan kedua-dua remaja daripada pertuduhan itu. 30 Jun pula Samirah dan kedua-dua remaja turut memfailkan rayuan bagi mencabar penemuan fakta tertentu oleh Mahkamah Tinggi termasuk kebakaran yang berlaku di bilik Nazrin dilakukan dengan sengaja. Peguam Bela Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan pihak pembelaan tidak boleh mengambil bahagian dalam prosiding untuk mencabar kebolehpercayaan saksinya selagi dokumen yang dipertikaikan tidak dinyah klasifikasi. Peguam Datuk Hisham Teh Potik berkata pembelaan bukannya tidak mahu mengambil bahagian dalam prosiding terbabit yang dikemukakan pihak pendakwaan untuk mencabar saksi ketiga pembelaan iaitu pengarah syarikat pembinaan teknik sempurna Sdn Berhad Jeffrey Jamil mengikut Seksyen 155 Akta Keterangan 1950. Tambah beliau, dokumen 3 halaman mengandungi kenyataan yang diberikan saksi itu kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada tahun 2018 diklasifikasikan sebagai akta rahsia rasmi OSA perlu dinyah klasifikasikan terlebih dahulu. Ini kerana pihak pembelaan boleh dikira melanggar undang-undang jika memiliki atau melihat dokumen berkenaan.
Datuk Hisham berkata demikian dalam hujahannya ketika mengemukakan bantahan berhubung cara prosiding terbabit dilakukan kerana dokumen kenyataan Jeffrey masih tertakluk di bawah OSA. Bagaimanapun, Timbalan Penawar Raya Datuk Raja Rozila Raja Toran berkata Peguam Bela tidak perlu mengambil bahagian dalam prosiding berkenaan kerana ia hanya antara Jeffrey dan Hakim. Raja Rozila berkata dokumen yang diklasifikasikan di bawah OSA masih boleh dikemukakan di mahkamah bagi prosiding mencabar kebolehpercayaan saksi dan ia tidak boleh menyebabkan pembelaan bertanggungjawab terhadap perkara yang boleh melanggar peruntukan undang-undang. Hujahnya, beliau tidak diberi kebenaran untuk menyah klasifikasikan dokumen berkenaan, bagaimanapun akan menimbangkan untuk meneliti perkara itu selepas disyadangkan oleh Hakim Datuk Colin Lawrence Sukera. 22 September lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pendakwaan untuk memulakan prosiding bagi mencabar kebolehpercayaan Jeffrey dengan alasan Seksyen 155 tidak menyentuh sama ada dokumen terbabit diklasifikasikan mengikut OSA atau tidak. Presiden UMNO itu membela diri terhadap 47 pertuduhan pecah amanah, rasuah pengubahan wang haram, membabitkan berpuluh-puluh juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. TM menghubungkan generasi masa depan ke dunia yang progresif milik semua. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menjalani prosedur dan pemeriksaan kesihatan susulan di Institut Jantung Negara IJN beberapa hari bermula hari ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya di Raja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan baginda akan berangkat pulang bersemayam di Istana Negara setelah menjalani pemeriksaan kesihatan yang dijangka selesai akhir minggu ini. Beliau turut memaklumkan kesihatan Seri Paduka Baginda secara amnya dalam keadaan baik dan tidak membimbangkan. Al-Sultan Abdullah sepatutnya menjalani prosedur itu pada pertengahan September lalu, namun ditangguhkan berikutan keberangkatan baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ke London, United Kingdom. Keberangkatan 5 hari bermula 16 September lalu itu bagi menghadiri istiadat pemakaman negara Ratu Elizabeth II. Seluruh rakyat disuruh mendoakan Seri Paduka Baginda menjalani prosedur serta pemeriksaan kesihatan susulan dengan lancar dan baginda dikurniakan keafiatan berpanjangan. Dianggarkan 4,000 etnik kejaman berada di Sarawak dengan kebanyakannya tinggal di kawasan Long Sugaham dan Long Liten Belaga. Kajian itu dilakukan graduan ijazah Dr. Falsafah Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Amy John yang mendapati wujudnya pertambahan populasi etnik berkenaan berbanding kajian semula ini oleh Jabatan Muzium Negara yang merekodkan kira-kira 500 etnik itu berada di bumi Kenyalang. Menerusi kajian yang dilakukan selama 4 tahun sejak 2017 itu, beliau berjaya mendokumentasikan budaya serta bahasa pertuturan selain turut menghasilkan kamus khas mengenai bahasa kejaman. We have this system whereby we can preserve languages through audio. Yeah, we will ask the older generation to say out the words, and we will archive it. We will go to them. We will go to them. Beliau ditemui pada hari pertama istiadat Convocation ke-26 UNIMAS di Kota Semarahan. Dr. Amy antara 3,972 graduan yang menerima ijazah masing-masing pada istiadat Convocation terbabit yang disempurnakan Chancellor UNIMAS Tun Abdul Taib Mahmud. Turut hadir pengerusi media Prima Berhad Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid yang juga merupakan ahli lembaga pengarah UNIMAS.
Kita ke laporan Detik Niaga. 4 inisiatif diperkenalkan bagi menyokong perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta syarikat pertengahan mendapat akses pembiayaan lebih baik. Inisiatif Suruhanjaya Security SC ini adalah bagi memperkukuh pasaran modal pengendali pasaran pendanaan awam equity, ECF, pembiayaan rakan setara P2P dan pengendali aset digital. Some of these small companies may not be able to afford it, but with this co-funding arrangement, at least, the SC can help to share some of the costs in for small companies to adopt new technology, to make it more efficient for them to provide services to their clients. SC jelasnya akan membuka pendaftaran ECF dan P2P kepada pengendali pasaran baru dengan penyelesaian syariah dan nilai bagi menampung pertumbuhan permintaan pembiayaan PMKS. Inisiatif kedua membabitkan P2P baru membolehkan syarikat mendapatkan pembiayaan berasaskan pembiayaan terus daripada pelabur. Selain itu, pelaburan aset digital terkawal akan dipermudah dengan membolehkan pelabur melalui cara yang dikawal selia. Ini selain penumbuhan dana inovasi digital bernilai RM30 juta akan membiayai projek inovatif. Tekanan inflasi kepada harga barangan pengguna dijangka kian reda. MIDF Research menjangkakan ia didorong tindakan pengeluar yang memutuskan untuk berhenti menaikkan harga jualan. Penurunan itu juga susulan kadar peningkatan perlahan indeks harga pengeluar pada September kepada 4.9% dengan kenaikan bulan lalu adalah paling perlahan sejak Februari 2021. Kenaikan IHPR pada kadar perlahan itu menandakan tekanan kos lebih rendah terhadap perniagaan tempatan memandangkan aktiviti rantaian bekalan bertambah baik serta harga komoditi yang kembali stabil. Sementara itu, harga komoditi global melibatkan sektor pelombongan juga tidak berubah. Manakala indeks pengeluaran bagi sektor pertanian menurun 15.5%. Orang ramai yang memiliki peranti berkeupayaan 5G boleh mula mengakses perkhidmatan rangkaian 5G dengan lebih meluas bermula esok. Ia hasil pemeteraian perjanjian akses 4 penyedia perkhidmatan telekomunikasi, U-Mobile, Celcom, Digi dan Telekom Malaysia TM dengan Digital Nasional Berhad DNB untuk menyediakan perkhidmatan 5G di negara ini. Dalam satu kenyataan, pelanggan Celcom yang mempunyai peranti berkeupayaan 5G akan mempunyai akses secara automatik ke atas perkhidmatan rangkaian 5G bermula esok. Bagi U-Mobile pula, perkhidmatan 5G akan disediakan kepada pelanggannya mulai Khamis ini. Sementara itu, Digi.com dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata, pihaknya memeterai perjanjian dengan DNB bagi akses kepada rangkaian borong tunggal 5G semalam. Ia akan melanggan rangkaian borong 5G DNB untuk tempoh 10 tahun. Terdahulu, TM juga mengeluarkan kenyataan mengenai pemeteraian perjanjian terbabit bagi melanggar perkhidmatan 5G terkawal DNB. Pelabur asing menjadi pembeli bersih ekuiti Malaysia dengan nilai RM292.6 juta dalam minggu dagangan singkat susulan Deepavali. Menurut MIDF Investment, pelabur asing menjadi penjual bersih selama 7 minggu sebelum berubah kepada pembeli bersih minggu lalu. Aliran masuk terbesar dicatat Khamis lalu berjumlah RM124.9 juta. 3 sektor mencatat aliran masuk bersih termasuk saham perkhidmatan kewangan dengan RM246.2 juta, diikuti telekomunikasi dan media selain produk dan perkhidmatan pengguna. Sementara 3 sektor merekodkan aliran keluar bersih adalah peladangan dengan jumlah RM35.4 juta, diikuti pembinaan serta pengangkutan dan logistik. Bursa Malaysia memulakan sesi dagangan minggu ini dalam aliran tinggi. Prestasi kukuh dipacu minat belian bagi saham wajaran tinggi, kaunter peladangan, minyak dan gas selain perbankan. Ini selain sentimen positif pelabur susulan pergerakan saham serantau dan global yang semakin pulih. Jam 5 petang, FBM KLCI naik 0.9%. Sementara itu, ringgit ditutup pada 4.726.
laporan antarabangsa. Kementerian Luar sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa Republik Korea bagi memastikan kesahihan berkaitan dakwaan ada rakyat Malaysia terkorban dalam insiden rumpuhan pada pesta Halloween di Itaewon, Seoul, Sabtu lalu. Jurucakap Wisma Putra berkata setakat ini pihaknya sedang mengesan kesahihan dakwaan berkenaan seperti tular di media sosial. Tambahnya, perkembangan lanjut dakwaan itu akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Terdahulu, tular dakwaan mengatakan seorang rakyat Malaysia terbunuh dalam insiden di Itaewon. Dakwaan yang dimuat naik di media sosial itu mendakwa seorang lelaki berusia 21 tahun yang bekerja di syarikat pembinaan turut maut dalam insiden berkenaan. Sebelum ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dilaporkan berkata pihaknya melalui Kedutaan Malaysia di Seoul akan terus memantau situasi itu. Pasukan Mencari dan Menyelamat Gujarat terus mempergiat usaha mengesan mangsa yang dikuatiri hilang rentetan insiden jambatan runtuh. Dikini 140 mangsa maut. Dan menurut pihak berkuasa, lebih 400 orang berada di laluan berkenaan ketika kejadian. Jabatan yang dibangunkan sejak era kolonial itu menarik ramai pelancong yang meraihkan Deepavali dan cuti umum. Perdana Menteri India Narendra Modi yang melakukan lawatan telah mengarahkan Ketua Menteri Gujarat segera menggerakkan pasukan untuk operasi pencarian. Jabatan sepanjang 230 meter itu dibina sejak penjajahan British. Sebelum ini ditutup 6 bulan bagi kerja pemulihan serta penyelenggaraan dan ia baru dibuka seminggu lalu sempena perayaan Deepavali. Justru siasatan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Dan ini rakaman kamera litar tertutup CCTV kejadian berkenaan. Ketika insiden binaan merentasi Sungai Machu di Bandar Morbi itu didapati padat dengan pengunjung dan mungkin melebihi had kapasiti ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Gujarat menyifatkan ia insiden tragik yang turut meragut nyawa kanak-kanak dan warga emas. Susulan protes anti-kerajaan berpanjangan di Iran, Komander Pengawal Revolusinya memberi amaran kepada peserta untuk tidak meneruskan langkah itu. Tegasnya mereka berdepan tindakan keras pihak berkuasa sekiranya masih berdegil. Kenyataan itu seolah-olah ugutan pasukan keselamatan mungkin akan menggunakan kekerasan dalam menangani pergolakan itu. Luiz Inácio Lula da Silva berikrar membentuk perpaduan di Brazil termasuk menumpukan usaha memantras kemiskinan selepas menewaskan penyandangnya Jair Bolsonaro dalam pusingan kedua pilihan raya Presiden. Menurut data dikeluarkan Tribunal Pilihan Raya, Lula memperoleh 59.8 juta atau 50.86% undi mengatasi penyandang Presiden Jair Bolsonaro dengan 57.8 juta undi atau 49.14%. Pilihan raya itu disifatkan pemilihan paling sengit dan terpenting sejak Brazil kembali kepada sistem demokrasi. Kematian akibat ribut tropika Nalgae yang melanda Filipina terutama di Mindanao terus meningkat. Sehingga awal pagi tadi, 98 korban dicatatkan selain puluhan mangsa yang hilang. Menurut pihak berkuasa, harapan semakin tipis untuk mencari mangsa terselamat di kawasan paling teruk terjejas.
Salam sejahtera, sekalung tahniah buat gandingan badminton wanita negara Pelitan dan MTNAH yang membuat langkahan hebat bagi memahat nama antara bergu utama wanita dunia ketika ini. Semestinya kejayaan mengungguli terbuka Perancis malam yang juga kejuaraan pertama BWF bertaraf Super 750 meningkatkan imej mereka dalam kalangan pencabar selepas ini. Apatah lagi Pearly dan Tina menjinakkan pilihan keempat dari Jepun, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara yang juga bekas juara dunia 2 kali. Berdasarkan ranking, kelebihan memihak pasangan Jepun Mayu Matsutomo dan Wakana Nagahara yang menduduki posisi ke-7 dunia berbanding ke-11 yang dihuni Pearly dan MTNAH. Dan set pertama berlangsung cukup sengit sebelum kemenangan memihak Pearly dan Tina 21-19. Bersambung set kedua, kebangkitan berjaya dilakukan Matsutomo dan Nagahara di mana Pearly dan Tina terpaksa melepaskan kemenangan 18-21 kepada pasangan Jepun itu mengheret perlawanan ke set penentuan. Dan kali ini Pearly dan Tina lebih bersedia, berjaya mengawal rentak permainan sebelum mengesahkan kemenangan 21-15 menamatkan pertarungan selama 1 jam dan 12 minit. Ini kali kedua Pearly dan Tina merangkul kejuaraan siri jelajah BWF selepas memenangi kejuaraan Super 300 terbuka Switzerland tahun lalu. Dalam pada itu, kejuaraan di terbuka Perancis malam membawa keceriaan berganda buat Pelitan dan MTNAH di mana kemas kini ranking terbaru BWF selepas kejohanan menyaksikan bergu wanita nombor 1 negara itu kini berada di kedudukan ke-10 dunia, iaitu naik 1 anak tangga daripada kedudukan ke-11 sebelum ini. Ketika ini, kedua-duanya mengumpul 71,015 mata. Selain Pearly dan Tina, tiada lagi bergu wanita yang berada dalam kelompok 20 terbaik dunia dan paling hampir adalah Vivian Ho, Lim Chiu Sin di posisi ke-27. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan tahniah kepada Pearly dan Tina atas kejayaan muncul juara sekaligus mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Turut mengucapkan tahniah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan menamatkan kemarau kejuaraan berjaya mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa. Malah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu juga tidak ketinggalan menyampaikan ucapan tahniah kepada pasangan bergu wanita itu. Selain di Paris, Perancis, bendera Malaysia juga berkibar di Vilamora, Portugal apabila pencapaian membanggakan turut dilakar pemain golf profesional negara Gavin Kyle Green. Gavin muncul naib juara saingan jelajah Eropah DP Tour Portugal Masters untuk membawa pulang imbuhan 1.03 juta ringgit sekaligus mengulangi pencapaian sama di Czech Masters Ogos lalu. Jelas minggu yang serba menjadi buat Gavin Kyle Green sepanjang 4 hari saingan di Dom Pedro Victoria Golf Course, Vilamora. Gavin mengekalkan momentum catatan di bawah par di lapangan par 71 berkenaan dengan bermain 64, 65, 64 dan 64 untuk mencatat keseluruhan 257 pukulan 27 bawah par. Bagaimanapun, Gavin Akor bergelar naib juara dengan pemain England Jordan Smith hanya berkelebihan 3 pukulan untuk menjuarai kejohanan ini. Smith mencatat keseluruhan 254 pukulan 30 bawah par. Saingan hari terakhir semalam jelas cabaran sengit diberikan Gavin, namun bogi di lubang ke-14 sedikit merencatkan peluangnya memintas sekalipun tetap kembali fokus untuk menamatkan aksi dengan 64 pukulan. Tuah lebih memihak Smith yang berjaya merakam eagle di lubang kelima yang banyak membantunya mengekalkan kedudukan teratas hingga saingan berakhir. Apapun, ia tetap satu lagi pencapaian hebat di lakar Gavin Kyle selepas turut melakar pencapaian sama di Czech Masters Ogos lalu. Saingan Piala Malaysia fasa 16 terbaik bersambung bagi aksi timbal balik kedua malam ini membabitkan 4 perlawanan. Di atas kertas semestinya lah 7 pasukan yang sudah meraih kemenangan pada aksi pertama akan membawa kelebihan. Terutamanya pasukan yang beraksi malam ini seperti JDT, Sabah FC dan Kelantan FC. Sementara keputusan 2 sama sebelum ini meletakkan Penang FC dalam situasi rumit apabila bakal beraksi di gelanggang Kuching City FC di Stadium Negeri.
Dalam pada itu, antara aksi yang menjadi tumpuan malam esok, Selangor FC akan berdepan Kelantan United. Sekalipun Selangor FC kenalian Tan Cheng Hu agak selesa dengan kelebihan 2 gol di arena lawan, bekas pengendali Harimau Malaya itu tetap mahu The Red Giants berhati-hati berdepan pasukan underdog itu di gelanggang sendiri Stadium MBPJ malam esok. Apatah lagi, Kelantan United akan mempertaruhkan barisan terkuat selepas dapat menurunkan kembali pemain yang tersisih seperti Julius Afori Ziggy, Nick Akif Syahiran Nikmat dan Motoyama. Dari segi jaringan gol itu cukup penting kerana saya rasa peluang-peluang di depan gol kita banyak tidak menapakkan peluang tersebutlah, dan kita jangka Kelantan United akan datang all out. Coming into the home game, we're very good at home from our previous results, and hopefully we can continue that going into the second leg. Jika lolos ke fasa suku akhir malam esok, Selangor akan berdepan sama ada Negeri Sembilan atau KDAFC. Ini pula aksi bola sepak pembangunan Piala Supermoh 2022. Trofi kategori bawah 14 tahun menjadi milik NK Osijek dari Croatia selepas bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan pasukan pilihan Paris Saint-Germain PSG 2-1 di perlawanan akhir. Kelab Perancis Paris Saint-Germain PSG yang berdepan NK Osijek di pertemuan penentuan gelaran disebut-sebut menjadi pilihan juara saingan bawah 14 tahun. Pertarungan di arena Akademi Bola Sepak Matahari AMD Gambang itu menyaksikan Laurent Yengel Matis memastikan pasukannya berada di landasan tepat untuk menjulang piala menerusi sepakan penalti minit ke-8. Separuh masa pertama kemudian berakhir terikat 1-1 apabila Gagulic Matej memadam kelebihan lawan hasil penyudah menarik minit ke-18. Aksi sengit terus ditampilkan kedua-dua pasukan yang saling membalas serangan di depan gawang. Ketika permainan seakan berlanjutan ke masa tambahan, Yaman Drazen menjadi wira pasukan dengan gol pemisah 6 minit sebelum tamat. It feels amazing, and I want to address this victory to Malaysian people here who never said no to anything to us. They made us feel like home, and I want to address also to our club NK Osijek and to our country, Croatia. Kemenangan 2-1 membolehkan skuad bimbingan Zinjek Matej membawa pulang trofi Supermoh 2022 ke Croatia. Saingan kategori bawah 13 tahun dimenangi Buriram United yang menewaskan AMD Panthers 2-1 di perlawanan akhir. Manakala NFDP B pula menewaskan NFDP C 1-0 untuk menjuarai kategori bawah 12 tahun. Beralih ke Formula 1 Grand Prix Mexico, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari pasukan Mercedes-AMG Petronas terus mempamerkan aksi konsisten dengan penamat di tempat kedua di belakang juara Max Verstappen dari pasukan Red Bull Racing, manakala rakan pasukan George Russell berada di kedudukan keempat keseluruhan.
Dan laporan itu tadi mengakhiri saya masukan malam ini. Saya Fazil Muhammad Rais. Teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kemungkinan tanpa had menanti apabila anda dikuasakan oleh jalur lebar Unify Home. Selami emosi dan rasai keterujaannya. Dengan Unify Mobile, setiap detik pasti tidak akan terlepas. Serta kongsi kegembiraan dengan mereka yang amat bermakna. Nikmati 100,000 jam hiburan pilihan anda. Unify duniamu bila-bila masa di mana-mana sahaja. Unify. Bertemu kembali di Buletin Utama. Dua insiden masing-masing melibatkan bas ekspres dan bas persiaran berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan pagi tadi dan malam semalam. Di Melaka, sebuah bas ekspres terbabas lalu terbalik di kilometer 193.2 Lebuh Raya Plus arah selatan. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Air Keroh Muhammad Iswan di Arifin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.38 pagi berhubung kemalangan itu. Sepasukan 21 pegawai dan anggota serta jentera dari Balai Air Keroh dikejarkan ke lokasi. Sejurus tiba, pasukan bomba mendapati sebuah bas terbabas dan terbalik di bahu jalan. Semua mangsa termasuk pemandu dan penumpang terdiri daripada 17 lelaki dan 4 wanita terselamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, di kilometer 388.2 Lebuh Raya Plus arah selatan, berdekatan Tanjung Malim, sebuah bas persiaran terbakar. Difahamkan ketika kejadian, bas berkenaan dalam perjalanan dari Ipoh ke Rawang, Selangor. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak berkata, bomba menerima laporan berhubung kejadian kira-kira jam 10.18 malam. Anggota bomba menggunakan satu aliran air daripada jentera untuk mengawal dan memadam kebakaran. Bas terbabit musnah kira-kira 80% dan semua 31 penumpang serta pemandu selamat. Lagi cubaan pendatang asing tanpa izin parti masuk ke Malaysia digagalkan oleh pasukan keselamatan. 8 warga Myanmar itu menggunakan laluan tikus di sepadan Malaysia Thailand ditahan di sektor Ok Benteng kawasan tanggungjawab Brigade ke-6 Infanteri. Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia dalam kenyataan hari ini berkata, pada jam 11.30 pagi semalam, bertindak daripada maklumat perisikan, pasukan beroperasi telah mengesan pergerakan sekumpulan individu yang mencurigakan melalui sempadan negara. 8 lelaki yang bersembunyi di kawasan belukar di Kebun Getah, Bukit Tangga, Kedah ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemuanya warga negara Myanmar yang tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berusia antara 25 hingga 45 tahun. Turut dirampas 4 buah telefon bimbit, wang tunai dalam mata wang Malaysia, Myanmar dan Thailand, 5 kad pengenalan warga Myanmar, 3 pasport warga Myanmar serta 6 beg pakaian. Kesemua parti itu diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam. Tegas kenyataan itu lagi, pasukan beroperasi akan terus mempertingkatkan kawalan di sepadan negara bagi mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan khususnya kemasukan parti. Meninggalkan Sepanyol sejak sebulan lalu, seorang pemuda mengayuh basikal dalam misi ke persidangan iklim COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Hanya berbekalkan biola, peta dan sedikit wang saku, Hod meraih derma dengan pertunjukan jalanan di setiap hentiannya. Dan visual ini ketika Hod berada di Baghdad, Iraq. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.